Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, sekali puji kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir pada pagi ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita sama-sama salat subuh secara berjemaah, dapat kita sama-sama berzikir, berdoa. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan pada pagi ini dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sentuh sedikit berkenaan Al-Quran. Dan jika antara kita ada handphone yang boleh buka Quran ataupun boleh ambil Quran, saya akan bacakan daripada surah Fatir. Dan sebelum tu saya akan baca dan minta para jemaah juga ikut apa yang saya baca. Dan sedikit sebanyak saya akan terangkan berkenaan tata cara untuk membaca Al-Quran. Dan kita akan sentuh juga sedikit sebanyak berkenaan kefahaman daripada ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Kita dah berada pada awal bulan Sya'ban, menunjukkan bahawasanya tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini bulan yang juga terkenal dengan kita panggil bulan Quran. Jadi sepatutnya dan sayogianya sebagai kita orang Islam, pastikan diri kita sentiasa membaca Al-Quran, pastikan diri kita sentiasa mempelajari Al-Quran, kerana di dalamnya terdapat segala macam pengajaran dan pembelajaran untuk kita. Dan insya-Allah siapa-siapa yang ikut ataupun menuju apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini boleh buka pada surah Fatir. Surah Fatir juzuk yang ke-22, muka surat 437. Ataupun buka surah Fatir ayat yang ke-29. Muka surat 437, surah Fatir ayat 29. InsyaAllah kita akan bacakan sampai ayat yang ke-35. Dan saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam surah ataupun ayat yang kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama 29 kita detailkan sedikit. Inna, mungkin tuan-tuan semua dah maklum, dah belajar, dah tahu. Cuma sebagai ulangan dan peringatan kita bersama, semoga apa yang kita bicarakan pada pagi ini dapat membantu sedikit sebanyak tata cara bacaan Al-Quran kita dalam masa-masa yang akan datang. Ayat yang pertama Allah Ta'ala mulakan dengan inna, nun yang bersabdu. Jadi orang yang belajar tajwid dia tahu hukum, tapi orang yang tak belajar tajwid, kita bagi tahu tanda untuk kenal ataupun tanda untuk jam bacaan, supaya bacaan kita tidak salah daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana saja dalam Quranul Karim yang kita jumpa
nun yang bersabdu. Ada satu lagi mim bersabdu pun sama. Cuma kita tengok pada ayat ini, nun yang bersabdu mesti didengungkan, mesti didengungkan. Setengah orang kata dengung 2 harakat, dan pada yang sebenarnya 2 harakat itu kadar yang ditetapkan. Ala kulli hal, bacaan Quran ini mesti diambil secara talaqi, kita panggil, secara musyafahah, mesti belajar dengan guru. Sekurang-kurangnya sekali kita baca khatam. Inna mesti dengung, dan dengung ni mudah kita nak cakapnya, kena lama sedikit di situ sebelum nak pindah kepada, sebelum kita nak sebut na. Inna nalladhi, dha itu huruf yang nipis. Ramai di antara kita ataupun masyarakat yang keliru huruf dha. Dha ni huruf yang keluar daripada hujung lidah, dia sentuh sedikit hujung gigi kacip kita, dha. Dan bezakan dengan huruf za yang macam ra, itu hujung lidah sentuh dengan kita punya pangkal gigi bawah, za. Ni dha. Ada satu lagi za, sama tempat keluarnya dengan huruf za, cuma dia tebal sedikit. Ini nipis, v. Nayat, ta yang kita sebut tu mesti dikeluarkan sedikit angin. Dalam tajwid kita panggil hamas. Jadi yat, lu mesti panjang 2 harakat, kita panggil mad asli. Na, kita panjangkan 2 harakat, juga mad asli. Ballah, ba nipis, Allah tebal. Ada setengah orang dia sebut kitaballah, ba itu dia dah tebal, kerana dia nak tebalkan Allah, tetapi dah tertebal pada ba. Tak betul. Jadi ba kena tetap nipis. Ba, ballah. Hi wa aqa, huruf tebal, panjang 2 harakat. Mussalah, sad bersabdu, terus masuk kepada sad. Ada setengah orang dia panjangkan sedikit mu, kerana dia kata ada waw tu. Jadi wa aqamussalah, tu juga tidak betul. Jika ada huruf mad pun di situ, jika selepasnya ada huruf yang bersabdu, terus masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Wa aqamussa, terus sa huruf yang tebal. Biasa orang tu tukar sa dengan sa, sin. Jadi kita tebalkan sedikit. Salah, sa tebal, lam nipis, panjang 2 harakat, ada alif kecil. Ta wa nun. Dalam Quran mana-mana saja kita jumpa nun yang mati dan tidak diletakkan sebarang tanda di atas nun. Itu menunjukkan mesti dengung di situ. Kalau orang yang belajar tajwid tahulah, nun jumpa fa, kita panggil ikhfa hakiki. Dan pertama sekali biar kita tahu ianya dengung. Yang kedua, kita kena tahu cara untuk dengung. Adapun dalam Quran ini, khususnya untuk huruf ikhfa, jumpa huruf apa bunyi dia lain. Kita jumpa huruf yang nipis, bunyi dia agak nipis sedikit. Jumpa huruf yang tebal, bunyinya agak tebal sedikit. Dan fa, huruf yang nipis, istifad. Jadi kita sebut wa anfa, dekatkan dengan huruf fa. Fa keluar daripada bibir mulut bawah, sentuh dengan gigi kacip atas. Fa. Ada setengah orang dia sebut fa dengan pa. Wa anfaqu, tu tak betul. Dia dalam Arab ni dia tak ada pa, dia tak ada pi, tu tak ada. Oleh kerana itu kalau dia nak sebut negeri Perak, dia akan sebut Berak. Dia akan pindah kepada ba. Fa sebenarnya. Kat sini wa anfa, f. Faqu panjang. Mimma, dengung, panjang juga. Razaq, ra tebal, baris atas, baris depan juga tebal, baris bawah nipis. Zaq, qaf, itu huruf qalqalah. Huruf qalqalah kita panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni maksudnya nak mudah faham, huruf qalqalah yang kita sebutkan dan selepas itu kita masih menyambung bacaan. Maksudnya kita tak berhenti. Kalau kita berhenti dia akan jadi kubra. Jadi kat sini razaqna, lepas kita lantun kita terus sebut huruf na. Hum, panjang. Sirra, sin, ra itu bersabdu dan ra baris atas tebal.
Dan satu lagi nak cam, biasanya hukum 5 ni melibatkan nun mati ataupun tanwin. Dan di sini kita jumpa sirron di atas huruf ra itu baris 2 atas yang tidak selari kedudukannya. Kalau kita perhati betul-betul, satu baris serong ke depan sedikit dan satu yang bawah itu ke belakang sedikit. Bila tak sama kedudukan dia, menunjukkan bahawasanya mesti didengungkan bacaan tersebut. Dia ada baris 2 yang betul-betul sama saja, atas dengan bawah selari saja, itu tidak dengung. Dan di sini kalau mana-mana kita jumpa dalam Quran baris 2 yang tidak selari kedudukannya, mesti didengungkan bacaan. Dan di sini tanwin jumpa waw, kita panggil idgham ma'al ghunnah. Dan untuk idgham ma'al ghunnah ini dengung, mesti dengung di dalam huruf waw. Sirran wa, dalam huruf waw itu. Wa ala ain, mesti tekan. Ain ini huruf yang juga orang Melayu kita tak biasa. Kita biasa dengan huruf a, huruf a tu. Ini kurang biasa. Cuma ada setengah logat kita di utara Kedah ke contoh, ayak dia sebut. Cuma bila baca Quran kadang tak bunyi juga ain. Tu mesti kita latih. Ain ini huruf yang keluar daripada tengah halkum. Halkum kita ini para ulama bahagikan kepada 3 peringkat. Satu yang paling atas, yang dekat dengan kita punya anak tengkok tu, ataupun anak lidah itu yang kecil. Satu lagi bahagian tengah, dan satu lagi bahagian bawah. Dan ain ini keluar daripada bahagian tengah. Para ulama beritahu mesti kita tolak ke dalam sikit. Kena tekan sedikit. Dan kita akan rasa sempit sedikit halkum kita ketika menyebut huruf wa ala, panjang. Niyatayya, baris 2 di atas ta marbutah itu. Ta marbutah itu tak sama kedudukannya, satu ke depan dan satu ke belakang, menunjukkan dengung bacaannya. Dan juga jumpa huruf ya. Ya juga hukumnya idgham ma'al ghunnah, dengung dalam huruf ya. Wa ala niyatayya. Dan cuma pada perkataan wa ala niyah itu, jika kita berhenti ta marbutah dia akan bertukar jadi ha. Wa ala niyah. Jika sambung dia akan jadi ta. Ya ra tebal, ju panjang. Natijah, jim huruf yang keluar daripada tengah-tengah lidah, kita kena angkat ke atas, ke langit-langit. Dan jim ini huruf yang agak sukar bagi setengah-setengah lughat ataupun logat bahasa Arab sendiri. Contohnya di Mesir, di Mesir orang dia sebut jim dengan ga. Kita panggil jamil, dia gamil, dia akan sebut gamil. Maksudnya dia dah biasa dengan ga. Jadi sebutan yang betul, kalau bercakap tak ada masalah. Tapi setengah-setengah orang dia dalam baca Quran pun dia akan sebut jim tu ga. Itu tidak betul. Jadi tija, tengah-tengah lidah kita itu kita angkat ke langit. Ratalla, baris ra tebal. Baris 2 di atas ta marbutah itu tak selari. Kita bagi tahu sebelum ni, jika tak selari mesti dengung. Kecuali jika selepas tanwin ataupun baris 2 yang tidak selari itu huruf lam dan huruf ra. Ingat 2 tu sahaja. Selain daripada lam dan ra mesti dengung. Jadi jumpa je huruf lam ataupun ra, masukkan sahaja. Tijaratalla, masuk. La, nun tidak bertanda, nun mati, tidak ada sebarang tanda, dengung. Itu yang perlu kita set dulu mula, dengung. Tahu tajwid tak tahu tajwidnya, itu nombor 2. Nama hukum kita tak tahu tu, itu suku kira. Yang penting sekali mesti kita tahu dia dengung. Dan dengung kena lamakan sedikit. La, jumpa dengan huruf ta, ta huruf nipis, jadi nipis. Tabu, ta, la tabu, panjangkan dulu waw. Setengah orang disebut tabur, panjang ra, tak betul. Yang panjang waw, bur, ra tebal. Okey, saya baca dan minta sidang jemaah sekalian ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Biasa baca dulu. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. Cuba.
Dia nipis saja. Wa anfaqu anfa. Okey, siapa yang panjang nafas elok habiskan satu ayat tu. Siapa yang panjang nafas. Tapi orang Melayu kita jarang, yang nafas panjang sangat jarang. Jadi kita berhentilah. Kalau yang panjang sikit lagi boleh berhenti. Wa anfaqu mimma razaqnahum, lebih cantik. Cuma tak sempat, paling kurang berhenti wa anfaqu. Tak sempat juga wa aqamus solah pun tak apa. Kurang. Okay, ambil balik. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjun. Terus masuk dalam ya ala niyatan ya. Ambil balik. Yarjuna tijaratan lan tabur. Nun di situ mesti dengung. Nun tak ada tanda. Lan ta. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sekali lagi Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون. يرجون تجارة لن تبور. Ayat yang seterusnya liyuwaffiyahum. Fa itu ada sabdu dan fa yang bersabdu dan fa yang mati dalam Quran mesti kita istilah yang mudah nak faham kena seret sedikit. Dalam tajwid kita panggil rokhawah. Rokhawah maksud kena beri tempoh sedikit. Liyuwaffiyahum. Mim mati pun sama. Mim mati mana-mana kita jumpa dalam Quran yang ada tanda di atas mim itu maksudnya tak dengar. Bukan maksud tak dengar tu tak ada dengar. Mim dan nun huruf yang mesti keluar daripada bahagian hidung juga. Ada sedikit dengarnya, cuma jangan lamakan Jangan liwaffiyahum uju, tak ada. Liwaffiyahum u. Mim itu sendiri memang dah ada dengar ataupun gunnah, cuma jangan dilamakannya. Ujurahum ra tebal pada atas. Mim ada tanda, maksudnya teruskan saja. Wa yazi zai tekan. Dahum mim tidak ada tanda di atasnya, maksudnya dengar. Dan mim jumpa dengan mim, orang yang belajar tajwid tahu idgham syafawi. Mim nun tidak ada tanda juga dengar. Dan nun jumpa dengan fa kita panggil ikhfa hakiki. Min fadl tebal. Lih matikan ha. Dan dhad ini ramai orang buat kesalahan, dia lepaskan dhad. Fadlih, itu salah. Kesalahan yang agak ketara. Tapi orang yang mungkin tak belajar dia tak tahu. Min fadlih dia lepaskan. Sedangkan dhad itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf saja. Selain daripada tu kita tak boleh nak lepas. Fadlih tak boleh. Kita matikan saja. Fadlih, fadlih, tahan. Setengah orang cara dia sebut bila lam baris bawah tu dia akan sebut fadlih.
Dia agak condong sedikit. Itu juga tidak betul. Min fadlih, tak betul. Kena sebut lih, lam baris bawah. In, mana-mana jumpa dalam Quran nun yang bersabdu mesti dengung. Innahu, panjang dua harakat untuk waw, kita panggil mad silah. Mad silah ni maksudnya mad yang akan digunakan bila kita sambung bacaan. Maksudnya apa? Jika kita nak berhenti pada perkataan innah itu, kita akan berhenti innah. Kita tak boleh nak berhenti innahu. Orang kata tu ada waw tu. Waw itu hanya digunakan ketika bacaan disambung. Innahu gha baru masuk. Kalau nak berhenti innah. Oleh kerana itu para ulama bila buat ayat Quran ataupun tulis balik itu, dia asingkan waw itu, kerana dia bukan dalam perkataan ha itu sendiri. Ghafu, gha tebal. Gha huruf yang keluar daripada halkum yang paling atas, halkum kita yang paling atas. Dan biasa orang tertukar gha dengan ra, walaupun makhraj dia jauh, tetapi tak tahu kenapa. Setengah orang sebut innahu ghafur, ra dengan gha, bunyi dia memang agak dekat, tapi makhraj dia jauh. Ra hujung lidah dengan kita punya langit-langit, ra. Adapun gha halkum dia lain. Ghafurun, baris dua di atas ra itu dua-dua macam nombor 99, kita senang nak sebut. Jika kita, dia ada satu lagi waw dan satu lagi macam terbalik. Kita akan sebut, jumpalah nanti. Kalau dua-dua macam waw atas ra itu, baris depan tu dua-dua bentuk dia macam waw, maksudnya dengung. Dan kalaulah satu macam waw dan satu terbalik, itu maksudnya tak dengung. Ghafurun syah, jumpa shin dengung nipis. Syakur, ra terbalik. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Dengar sikit. Wa yazidahum min, kenapa? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Cuba. Setengah orang dia nak dhad huruf tebal, betul. Tetapi nak tebalkan dhad kadang-kadang terkesan kepada fa sebelumnya. Min fadlih, fa dia sebut. Fadlih tak betul. Kena sebut fa dulu. Fadlih. Jangan sebut min fadlih, fa tu. Fa dah tertebal. Dia dalam Quran ni setengah orang bila dia belajar dia tahu huruf yang tebal, huruf yang nipis. Dalam Quran huruf yang tebal hanya 7 saja. Khussa, dhaghtin, qis. 7 huruf tu tebal. Kha, sa, ta, za, qa, gha, kha, tu huruf-huruf yang tebal. Dalam Quran huruf yang diulang-ulang hanya 29 huruf. Setengah ulama kata 28, tak masuk alif. 29 kata yang masuk alif. Selain daripada 29 itu hanya 7 saja yang tebal. Contohnya ba, kha. Selain daripada itu semuanya nipis, kecuali 3 huruf yang boleh berubah mengikut keadaan. Contohnya a, hamzah, a, lam, hamzah, alif, lam dan ra. Ra yang kita maklum, kalau sebelumnya baris atas dia juga tebal, kalau dia mati ra baris bawah dia nipis, boleh berubah keadaan. Selain itu mesti tebal. Huruf-huruf ra yang tafkhim mesti tebal, dan selain daripada huruf yang 7 itu tebal, semuanya nipis. Sekali lagi, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Ayat berikut ni kita laju sedikit. Saya terus baca.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه Jika tak sempat nafas, bolehlah berhenti. Musaddiqa, berhenti situ, ambil balik. Musaddiqan lima. Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir. Saya sentuh sedikit pada perkataan la khabiru. La nipis, kha tebal, B nipis, ru. Mana-mana kita jumpa dalam Quran, jika ada mim kecil yang bentuk dia macam tu, mim kecil yang ekor dia ke bawah, itu menunjukkan bahawasanya bacaan itu mesti dengar. Kita panggil iklab. Okey, pertama. Dan dia ada satu lagi mim kecil yang ekor dia ke tepi. Kalau kita perhati, ada dua mim yang kecil yang ditulis di dalam Quran. Satu mim kecil yang ekor dia akan turun ke bawah, itu maksudnya dengung. Itu nak cam. Orang yang belajar tajwid tahu, kita panggil iklab. Dan satu lagi mim kecil yang ekor dia ke tepi, itu kita panggil waqaf lazim. Maksudnya mesti berhenti di situ. Di sini mesti dengung. Dan dengung ini pecah dua pula. Ulama khilaf juga. Dan guru Quran di Malaysia pun khilaf juga. Dan sampai satu tahap ada yang bergaduh, kata cara dengung, dia bergaduh tentang cara dengung iklab ini. Dan satu lagi cara dengung untuk ikhfa syafawi, sebab dia panggil mim jumpa ba, lebih kurang lah, sebab tanwin ataupun nun itu ditukar kepada bunyi macam mim sedikit. Jadi setengah orang dia kata rapat mulut, setengah guru kata rapat mulut. La khabirum ba, tutup terus. Setengah guru kata buka sedikit, sekadar sehelai kertas. La khabirun ba. Memang besar, bukan di negara Malaysia kita saja khilaf ini. Bahkan di Mesir sendiri, di negara-negara Arab pun khilaf yang agak besar berkenaan dengan cara dengung untuk iklab. Dan saya sendiri ambil pendapat yang mengatakan tutup mulut. La khabirun ba. Ada setengah-setengah ustaz dia buka sedikit. Panjang sebenarnya kalau kita nak bicara kan. Kenapa boleh terjadi, apa asal bacaan yang macam mana, apakah asal bacaan yang sebenarnya, kenapa boleh jadi buka sedikit tu, panjang. Jadi mungkin boleh tanya ustaz-ustaz ataupun imam di sini lah. Jadi ala kulli hal jangan bergaduh satu. Setengah orang dia suka bergaduh tentang benda yang remeh macam ni. Buka mulut, tutup mulut, tapi dia tak baca Quran. Quran pun jarang-jarang, seminggu sekali dia baca. Yang penting kita baca. Okey, sekali lagi. Wallazi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqqu musaddiqan. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Satu lagi terlupa tadi, ba nipis, sad tebal walaupun di baris bawah. Sad ini tebal walaupun di baris bawah, ketebalan dia agak kuat. Dia ada sifat itbaq. Itbaq orang belajar tajwid tahu. Jadi kena sebut juga si, tak boleh sebut basi. Dia akan takut-takut tertukar dengan sin. Si dan sad tetap tebal, kita panjangkan sedikit. Dan ra itu nipis. Ra, mata ustaz tu baris depan, ra asasnya jika ianya berbaris atas ataupun depan mesti tebal. Ru, ra. Jika dia baris bawah nipis, ri. Dan jika dia mati, sama ada mati itu mati yang betul-betul mati
ataupun mati kerana kita berhenti. Contoh di sini dia tak mati ra sebenarnya, cuma dia mati sebab kita berhenti bacaan. Bila dia mati kena tengok huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya tidak ada baris, contohnya di sini ya, tengok huruf sebelumnya lagi, sad itu sad baris bawah, ra mesti nipis. Ramai orang dia baca basir, ra tebal, tu tak betul. Kena basir sampai pada ra mesti nipiskan ra. Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir. Dia setengah orang kata nak nipiskan dia macam senyum sikit. Sir. Sir. Kalau kita tak ada dia akan jadi basir. Itu tak betul. Okey, kita terus ada 4 ayat lagi, saya habiskan cepat. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ Siapa yang panjang nafas saya elok habiskan. Ni kita berhenti ni raikan orang yang mungkin tak sempat. Cuma pada perkataan muqtasid itu perhati sedikit. Sebab dia kadang kita dah tahu huruf tebal, huruf nipis, bila sebut satu-satu tahu dha tebal, qa tebal. Tapi kenapa kadang bila baca Quran dia bunyi yang tebal bunyi nipis, yang nipis bunyi tebal? Para ulama bagi tahu kerana mujawarah. Kerana huruf yang tebal duduk sebelah huruf nipis, lepas tu tebal balik, lepas tu nipis balik. Jadi kita nak kuasai tebal nipis tu memakan masa dan mesti kena latihan. Jadi di sini qaf itu tebal, walaupun dia mati dia mesti lantunkan. Muqta nipis balik, muqta sad tebal balik, muqtasi da nipis balik, du Jadi setengah orang dia sapu semua tebal, muqtasidun, tu tak betul. Muqtasidun sin, sad jadi sin, itu tak betul juga. Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. ذلك هو الفضل الكبير. Susah agak kita nak tukar sebenarnya bila dah biasa dengan dhad yang dilantungkan. Zalika huwal fadlul dhad ini antara huruf yang agak sukar dalam bahasa Arab itu sendiri. Kerana itu juga dinamakan bahasa Arab ni lughatul dhad. Kerana dhad hanya ada dalam bahasa Arab sahaja. Dan dhad ini huruf yang sukar orang, terutama orang Melayu kita nak sebut. Dan dia ada satu sifat yang tidak ada pada huruf-huruf lain. Kita panggil istitalah. Dia akan memanjang sedikit. Maksudnya sebelum kita nak lepaskan dhad itu, dia ada tempoh sedikit. Fadlu huruf kita ataupun mulut kita itu agak gelembung sedikit. Fadlu, ala kulli hal yang paling utama jangan lepaskan dia. Jangan fadlu itu. Kalau dah kita 20 tahun baca Quran, takkan kita nak bacaan yang macam tu lagi. Kurang-kurang kita baiki bacaan tersebut. Kalau kita baru belajar tak ada masalah. Yang penting yang dah lama baca Quran, takkan nak dhad itu kita lepaskan lagi. Itu sesuatu yang merugikan kita. Okey. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha. Yang panjang nafas macam biasa, boleh berhenti waluk lu'a. Kita terus
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا Sekarang orang tak tahu nak berhenti Walu' ada orang berhenti macam tu Walu'lu'a. Dan tekan sedikit yuhallau, ha itu huruf ha juga biasa orang tentukan dengan ha. Setengah orang baca sama je, ha dengan ha sama je bunyi dia. Itu tak betul. Kita takut kadang boleh berubah makna. Tambah-tambah kalau dalam Fatihah takut tak sah bacaan kita. Alhamdu, ha ini huruf yang sama tempat keluarnya dengan ain tadi. A keluar daripada tengah halqum. Ha yang macam jim tu juga keluar daripada tengah halqum. Ha kena sempitkan sedikit halqum kita akan rasa. Kalau kita sebut biasa ha yang keluar daripada bawah yang dekat dengan dada tu akan jadi ha lain, berubah maknanya. Okey. Walibasuhum fiha harir. Di sini dekat beza. Fiha ha beza. Dan ha yang macam jim tu mesti tekan, mesti sempitkan bahagian halqum yang tengah itu. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله. Perhatian sikit pada ayat ini. Allazi yang kita mula itu kita panggil hamzah wasal. Kita ulang baliklah. Hamzah wasal ni hamzah yang tidak ada baris. Alhamdulillah di Malaysia ni kita dah seragam, kata silap saya JAKIM dah seragamkan Quran yang nak masuk ataupun nak cetak baru mesti ditulis dengan mashaf ataupun resam Osmani. Dan cara tulisan ni sama. Kalau dulu saya ingat masa saya kecil ada tulisan kita panggil imla'i, tulis macam tulisan tangan sedikit. Itu hamzah wasal ke hamzah kotak ke dia letak je baris. Itu tak betul cara tulis. Hamzah wasal mesti ditulis tanpa baris. Jadi nak baca macam mana? Mungkin kita di sini dah biasa allazi. Ini salah satu cara kita nak cap. Umumlah di samping kita kena tengok dia fa'il ke dia isim. Tu agak sukar bagi orang yang tak belajar bahasa Arab. Umum saja, tapi tak boleh guna semua. Tapi kebanyakan macam ni. Kalaulah selepas hamzah wasal ni hamzah yang tidak ada baris, yang ada kepala sad yang kecil sedikit di atasnya. Selepas hamzah wasal huruf lam, mana-mana saja jumpa dalam Quran, kita nak mula pada perkataan itu letakkan baris atas pada hamzah wasal. Contoh kat sini Allah. Kalau contoh perkataan lain al-akhirah, alhamdu. Adapun jika selepas hamzah wasal itu bukan lam, contohnya huruf ta, huruf ba, selain daripada lam, kita tengok huruf yang ketiga. Ini setengah-setengah lah. Tengok huruf yang ketiga, 1, 2 dan 3. Jika huruf yang ketiga baris atas ataupun bawah, mula dengan bawah. Jika huruf ketiga baris depan, mula dengan depan. Ni umum lah, bukan kita nak detail. Detail dia ada yang bukan macam tu. Tengok perkataan isim ke fa'il. Dan dia ada satu lagi, walaupun macam tu huruf ketiganya baris bawah ataupun atas, tapi kita tak boleh nak guna benda yang sama. Contohnya pada juzuk yang ke-26 tu itu ni dia ada ibdal dan sebagainya. Ala kulli hal Quran ni mesti belajar dengan berguru, mesti belajar dengan berguru. Dan salah satu ilmu yang kita ambil itu seeloknya dengan berguru, tetapi Quran ini mesti dengan berguru.
Sebab Nabi SAW sendiri terima daripada Jibril. Nabi terima, Nabi ajar para sahabat juga begitu, dan para sahabat ajar pada para tabi'in sampai kepada kita hari ini. Silsilah dia itu ada. Oleh kerana itu sekarang ni orang sibuk nak cari sanad. Kita panggil sanad. Sanad ni bacaan bersambung daripada guru kita sampai guru dia sampai Rasulullah. Betul. Bersanad itu bagus. Dan kita kena tahu bahawasanya bukan semua orang yang boleh ataupun mampu ambil sanad. Sebab setengah orang bacaan dia tak boleh nak sebut huruf sekian, dia tak mampu nak sebut huruf tebal macam ni kerana faktor lidah dia. Tapi setengah-setengah orang dia agak longgar dalam nak beri sanad. Kalau guru-guru kami di Mesir dulu, guru yang agak serius, dia tak bagi semua orang ada sanad. Bacaan yang kita baca dengan guru tu dah kira sanad umum. Kita belajar dengan guru tu dah kira ada sanad sebenarnya, sanad umum. Cuma orang nak biar saya baca dengan guru saya sekian. Itu setengah-setengah orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan, bacaan dia bagus, dia boleh sebut dengan betul, boleh cuba ambil sanad. Cuma setengah guru dia agak longgar. Dan sanad ni sebenarnya benda yang mesti diberi penekanan yang betul. Kalau bagi salah ataupun anak murid tak boleh sebut huruf ni, sebenarnya tak boleh lepas. Setengah orang dia lepas je. Bila lepas sebab apa? Sebenarnya kita takut jadi fitnah. Bila dia kata saya dah ada sanad, sedangkan bacaan dia masih tak betul. Sebenarnya saya ada sanad, bacaan dia masih tak betul, takut dia ajar orang lain dan dia sangka bacaan dia dah betul. Itu antara benda yang bahaya. Dan ada orang, saya tak boleh ceritalah, dia bagi tahu, Ustaz saya dah belajar bersanad sekian, boleh tolong cek sikit bacaan saya. Bila cek, tengok dengung pun tak betul, tebal nipis pun tak betul, tapi dia kata dia dah ada sanad, dah dapat sijil ni daripada guru dia. Itu mesti kita elakkan, kerana bacaan yang nak bersanad ataupun kita kata bacaan saya daripada guru saya sekian dan saya dah ada sanad, mesti bacaan itu tepat, bacaan tepat sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW. Okey. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. terakhir, الذي أحلنا دار المقامة من فضله. buat dengan tebal, fadlih لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Sadaqallahul Azim. Saya ambil secara ringkas saja apa yang kita baca tadi berkenaan dengan ayat daripada surah Fatir. Ayat yang mula-mula kita baca tadi, allazina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik sama ada secara sirran, yakni secara diam-diam, secara orang yang tak tahu, ataupun secara sembunyi, wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka dari kurnianya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha mensyukuri. Dan dalam ayat yang kita baca ini Allah Ta'ala sebut allazina yatluna kitaballah. Yatlu ni baca. Baca itu
terjemahan yang biasa. Dalam Quran ini ada huruf-huruf yang makna dia hakiki dan makna majazi. Kena tengoklah. Oleh kerana itu mesti kena belajar dengan para ulama. Tak boleh sekadar kita nak baca sendiri tanpa ada panduan. Takut kefahaman kita terpesong daripada yang sebenarnya. Yatlu juga ataupun tala ini juga boleh dengan maksud mengikuti. Contoh dalam surah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Talaha dia mengikuti matahari itu. Dan Allah Taala sebut yatlu, maksud orang yang baca Quran. Para ulama bagi tahu paling kurang kita kena baca Quran. Dan para ulama bagi tahu kena buat jadual untuk khatam Quran. Setengah orang ni dia nak khatam dalam bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan semangat. Itu benda biasa sebenarnya. Sebab bulan Ramadan bulan yang berkat. Oleh kerana itu kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkati aku dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Para ulama bagi tahu kenapa kita tak minta berkat dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan itu memang dah ada keberkatan, penuh dengan keberkatan. Dan orang ini kadang-kadang semangat nak khatam bulan Ramadan. Jadi baca juga setahun sekali dia baca. Dia tidak berapa tepat. Dan bacaan Quran ini bacaan harian kita. Allah Ta'ala beri sebenarnya Quran ini bukan sekadar untuk dia ambil pengajaran dan amal yang boleh kita dapati daripada ayat-ayat Quran, tetapi Quran itu sendiri untuk dibaca. Memang satu cara ibadah kita umat Islam. Dan Quran ini sangat besar fadilatnya. Mungkin kita akan sentuh lepas ni. Cuma bila baca itu, para ulama kata buatlah jadual untuk kita khatam dalam bulan-bulan lain pun tak apa. Maksudnya kita mula daripada alif lam mim. Mungkin hari itu kita baca 2 muka surat, dan tanda pada tempat kita berhenti, sambung balik pada bacaan yang seterusnya pada keesokan harinya. Contoh macam tu. Jadi buat biar dia berjalan walaupun lambat. Ada setengah orang dia cara dia baca Quran macam mana, dia buka hari ni semangat baru dengar kuliah Quran ataupun pergi kelas-kelas yang cerita tentang kelebihan Quran, baca Quran setengah juzuk dia baca. Jadi tutup, seminggu pula buka baca yang sama, mula balik alif lam mim. Dia tak khatam, dia khatam dulu je masa dia kecil dulu, sebab mak ayah suruh khatam. Itu tak betul. Jadi buat jadual, biarlah kita Quran kita bergerak. Contoh satu hari kita boleh baca satu muka saja, tak apa, esok sambung muka yang berikutnya. Contoh terpaksa makan masa setahun untuk khatam, tak apa. Sebab khatam ini ada fadilat yang sangat besar. Dan satu lagi, kita buat jadual untuk faham Quran. Maksudnya kurang lah, maksud tahu terjemahan, bukan tahu makna yang sebenarnya. Itu mesti belajar, tengok tafsir, belajar dengan para ulama. Jadi tengok makna dia. Yang tu kita boleh buat satu hari satu ayat. Tu buat jadual yang lain. Setengah orang dia nak baca Quran, terus satu ayat dia baca, dia nak tengok tafsir ataupun tengok terjemahan. Itu akan makan masa sedikit, dan kemungkinan kita nak khatam itu agak lambat. Jadi buat jadual yang berbeza. Jadual untuk kita faham makna Quran satu. Yang tu kita tengok kemampuan kita, mampu satu hari 1-2 ayat tak apa. Yang satu lagi jadual baca saja walaupun kita tak faham. Sebab pahalanya sangat besar yang Allah Ta'ala berikan. Dan bacaan Al-Quran ini maksud yatluna ni maksud orang yang sentiasa baca. Sentiasa baca Quran, dan telah menjadikan Quran itu kebiasaan dalam kehidupan dia. Itu menunjukkan bahawasanya dia ambil cakna tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya dari segi pahala yang sangat besar. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda daripada an Abdullah bin Ibn Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bahkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita
Kita baca alif lam mim paling kurang 30 huruf, paling kurang. Baca dalam keadaan kita ada wuduk, para ulama bagi tahu paling kurang kita baca tak ada wuduk pun baca alif lam mim dah dapat 30 huruf. Dah dapat 30 pahala. Baca dalam keadaan berwuduk, digandakan oleh Allah Ta'ala. Baca dalam masjid, baca dalam solat, lebih digandakan. Baca dalam bulan Ramadan, lagi-lagi digandakan. Jadi perbanyakkan bacaan Al-Quran kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kebaikan yang banyak. Pertama sekali, baca Quran ini dia akan beri pahala yang banyak pada kita. Dan pahala yang banyak itu kadang-kadang kita tak mampu nak hitung. Kalau orang yang rajin hitung, cuba hitung berapa huruf yang dia baca dalam satu muka. Ini secara tidak terhitung. Dan juga bacaan Al-Quran ini akan menghapuskan dosa kita. Allah Ta'ala bagi tahu, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini boleh menghilangkan ataupun menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Cuma para ulama bagi tahu dosa-dosa yang boleh dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan ini dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar perlu kepada taubat nasuha yang bersungguh-sungguh daripada kita. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kelebihan kepada orang yang baca Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu, siapa yang baca 100 ayat Quran pada satu malam, dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Itu antara kelebihan. Dan adalah siapa yang baca sekian-sekian ayat, dia ditulis dari kalangan orang-orang yang tidak lalai. Jadi pastikan dalam setiap hari kita ada bacaan Quran kita. Dan Quran itu juga antara kelebihan dia akan menjadikan orang yang baca Quran itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut orang antara sifat orang beriman, yatluna kitaballah, sentiasa baca Quran. Contohnya kalau kita tak baca Quran akan resah, gelisah. Contoh sekarang ni, kalau kita tertinggal handphone nak pergi outstation contoh, kalau tertinggal handphone kita akan balik semula ambil. Sebab kita sekarang dah memang apa-apa tengok handphone, nak cek WhatsApp dan sebagainya. Kalaulah perasaan itu ada pada Quran, kalau kita tak buka satu hari, kita rasa tak sedar hati, tu menandakan hati kita bagus. Sehingga orang dia tak rasa, walaupun tak buka Quran 2-3 hari, dia tak rasa rugi gitu. Dan juga setengah orang dia tak nak baca Quran sebab dia rasa dia tak lancar alasannya. Ustaz, saya tak lancar baca Quran, saya takut baca berdosa. Itu tak betul. Tak lancar baca Quran, belajar baca supaya lancar. Dan bila kita belajar dan kita masih lagi baca dalam keadaan salah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak ambil salah kita. Allah Ta'ala beri keampunan kepada bacaan kita yang mungkin belum tepat lagi. Yang penting belajar. Kerana Nabi SAW ada sabda, al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barar walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Maksud Nabi bagi tahu, orang yang baca Quran, yang lancar bacaannya, bagus bacaannya, baik bacaannya, akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Quran tetapi baca dalam keadaan yang tersekat-sekat, maksud dah baru belajar, bacaan belum lancar lagi, huruf pun kadang-kadang dia tertukar, jadi terpaksa ulang balik. Jadi Nabi bagi tahu dia akan dapat 2 pahala. Bila para ulama syarah, kenapa dia boleh dapat 2 pahala? Dia baca sebab apa? Sebab bila dia salah tu, dia ulang balik bacaan tu. Ulang balik bacaan itu menyebabkan pahala yang dia dapat bertambah. Jadi tak rugi orang yang sama ada dia tak lancar lagi baca, juga akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang lancar, lebih-lebih lagi diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga kelebihan kita baca Quran ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan ataupun jadikan Quran ini syafaat bagi kita, ini penolong bagi kita. Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bagi tahu, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, baca je walaupun tak faham, baca je Quran. Dan sesungguhnya Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pembantu ataupun pemberi syafaat kepada tuan yang bacanya di dunia dulu. Jadi kalau kita faham, kita boleh amalkan, itu yang lebih baik. Paling kurang ataupun step yang awalnya kita baca Quran. Dan baca Quran ini penuh dengan disiplin ilmu. Tak boleh nak baca macam kita baca surat khabar. Orang Arab dia baca Quran, setengah-setengah orang yang tak belajar lah, dia baca macam baca surat khabar je. Sebab Quran ni bahasa dia, tak ada dengung, tak ada panjang. Kita kadang-kadang fikir kalau orang Arab ni mesti bacaan dia betul. Tak. Kalau saya pergi di sana dulu,
Kita terkejut, Arab memang ada yang tak boleh baca Quran. Dan memang di negeri Arab ini kadar butuh huruf dia sangat tinggi. Dan memang ada yang tak boleh baca Quran. Ada yang boleh baca Quran tapi bacaan macam tak belajar tajwid langsung. Kita terkejut. Orang kita ni walaupun tak lancar, kurang-kurang ada yang tempat-tempat dia dengar. Ni tak ada langsung. Baca macam baca buku cerita betul. Itu antara Quran ini mesti belajar. Tak semestinya dia tu orang Arab mesti erti, tidak. Dan dalam ayat yang kita baca itu tadi, Allah Taala bagi tahu secara ringkas sajalah, panjang. Antara sifat orang yang beriman ialah baca Quran, sentiasa baca Quran. Kerana dalam Quran itu terdapat pelbagai kebaikan, terdapat pelbagai hukum, terdapat pelbagai pengajaran yang jika diamalkan akan membawakan kepada kita kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi wa aqamus salah, wa aqamus salah. Sedangkan kalau kita baca Quran, dan bila kita baca natijah ataupun benda yang kita nak daripada Quran, kita dapat ambil manfaat daripada Quran. Baca dulu yang asas, lepas tu fahami Quran dan amal dengan Quran. Dan Allah Ta'ala sebut wa aqamus salah, dan dirikanlah sembahyang. Kenapa Allah Ta'ala sebut wa aqamus salah? Sedangkan dengan kita baca Quran dan kita memahami Quran, kita amal Quran, dah ada suruhan mengerjakan solat dalam bacaan kita. Tapi Allah Ta'ala asingkan, sebut wa aqamus salah. Para ulama bagi tahu, menunjukkan bahawasanya solat ini adalah sebaik-baik amalan ataupun hablum minallah, amalan yang kita di antara kita dengan Allah Ta'ala. Amalan yang paling baik adalah solat itu sendiri. Kerana dalam solat ini terhimpun pelbagai ibadah. Baca Quran pun ada di situ, tasbih pun ada di situ, membesarkan Allah Ta'ala pun ada di situ, puji Allah Ta'ala pun ada di situ. Wa anfaqu mimma razaqnahum, juga disebut wa anfaqu, mereka menginfakkan. Dan infak ini para ulama bagi tahu hablum minan nas. Dalam Islam kita ni kita ada hablum minallah mesti dijaga, dan ada hablum minan nas. Tak boleh kita saja nak masuk syurga dengan kita jaga hablum minallah saja. Kita hablum minan nas kita tak peduli, tak boleh. Ada setengah orang dia baik dengan orang, bercakap baik tapi tak solat, tak puasa, juga tidak boleh. Mesti seiring hablum minallah dan hablum minan nas. Wa anfaqu, infak ini para ulama yang mentafsirkan ayat bagi tahu antara amalan yang paling mulia dalam kategori hablum minan nas, kerana kita bantu orang lain. Sama ada kita nak infak itu secara sir atau secara sembunyi, dan secara sembunyi ini lebih kepada ikhlas. Kalau kita tak ada apa-apa keperluan dalam kita nak menginfak ini, baik kita infak ataupun kita bersedekah biar orang tak tahu, itu lebih baik. Dan wa'alaniyah menunjukkan bahawasanya boleh juga kita nak infak ataupun buat amal ibadah yang mana orang lain tengok amal ibadah kita, tetapi dengan niat bukan kerana kita nak tunjuk kepada dia, tetapi dengan niat sebagai contoh teladan kepada orang lain. Tak apa, jangan semata-mata kerana aku nak tunjuk bahawa aku buat amal ibadah sekian dan akan dapat sekian-sekian panggilan dan pujian daripada orang, itu tidak betul. Yang penting kita buat amal tersebut. Kalau kita nak sedekah, kita tengok orang lain tak sedekah dan kita rasa kita mampu jaga hati kita, sedekahlah depan orang, tidak apa. Tak apa, dengan harapan supaya bila orang tengok kita bersedekah, orang tengok kita buat kebaikan yang lain, orang tiru apa yang kita lakukan, dan pahala mereka lakukan ibadah itu juga akan dapat daripada kita. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang penting dalam bacaan Quran, kita dah sampai pada bulan Ramadan, hampir bulan Ramadan. Pastikan dalam bulan Ramadan ni, setengah orang dia tak mampu nak khatam 30 juzuk. Pastikan kita baca sekadar kita mampu. Bacalah, jangan tak baca langsung. Dan buat jadual macam tadi yang saya bagi tahu tadi, buat jadual baca saja tanpa kita faham pun, baca saja. Dan buat juga jadual untuk cuba faham sedikit sebanyak tentang ayat-ayat yang terkandung dalam Quran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, dapat kita masuk dalam bulan Ramadan yang sangat mulia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri juga kepada kita semua Lailatul Qadar pada tahun ini. Dan para ulama pesan, salah satu cara yang mudah untuk dapat Lailatul Qadar, guru saya dulu di Mesir, Syekh Yusri, dia beritahu salah satu cara nak dapat Lailatul Qadar dengan pasti. Sebab Lailatul Qadar ini memang ulama khilaf bila berlaku. Ada pendapat yang paling kuat berlaku 10 malam terakhir. Pendapat yang lebih detail sikit berlaku pada malam ganjil.
Dan cuba ada juga pendapat para ulama mungkin Lailatul Qadar berlaku di awal Ramadan. Jadi cara orang yang bijak, dia akan jaga seluruh Ramadan. Siapa yang jaga seluruh Ramadan, dia akan dapat Lailatul Qadar dengan yakin. Sangat untung dapat Lailatul Qadar, kita seolah-olah beramal lebih 83 tahun lebih dan sebagainya. Salah satu cara yang mudah, di samping setengah orang dia agak sukar nak bangun malam tahajud, bukan semua orang yang mampu. Salah satu cara yang mudah, kita tutuplah ni. Salah satu cara yang mudah, jaga solat jemaah dalam bulan Ramadan. Jaga solat jemaah. Paling kurang solat fardu isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Sebab ada hadis Nabi, siapa yang solat isyak berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan setengah malam. Siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah, seolah-olah dia qiyamul lail sepanjang malam. Paling kurang kita tak mampu nak bangun baca Quran tengah malam, kita tak boleh nanti bangun jadi pening dan sebagainya. Paling kurang jaga bermula awal Ramadan. Contoh malam ni orang dah umum esok puasa, malam ni dah tarawih, pastikan kita solat isyak itu kita berjemaah, dan solat subuh berjemaah. InsyaAllah kita pasti akan dapat Lailatul Qadar. Kerana orang yang dapat Lailatul Qadar, orang yang mendirikan malam. Dan siapa yang jaga solat subuh dan isyak berjemaah, seolah-olah dia telah mendirikan sepanjang malam. Dan lebih baik lagi kalau kita boleh jaga solat berjemaah 5 waktu, lebih baik. Dan lebih baik lagi kalau boleh jaga di masjid, lebih baik. Cubalah, biarlah Ramadan kali ini, mungkin Ramadan terakhir kita, mungkin kita tak tahu. Jadi pastikan kita cuba jaga Ramadan ini dengan solat jemaah paling kurang, bacaan Quran kita dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini akan memberikan kita pahala yang sangat besar, dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi pada malam tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, dan nak dapat jaga solat jemaah dalam bulan Ramadan ini. Dia tak boleh nak tiba-tiba masuk Ramadan terus jaga, tak. Dia mesti kita biasakan dalam bulan-bulan sebelum Ramadan. Jadi sebulan lagi kita nak masuk bulan Ramadan ni, cuba jaga solat jemaah kita. Tak mampu, ada hal tak sempat nak datang ke masjid, cuba cari kawan-kawan ataupun di rumah anak-anak isteri kita juga solat berjemaah. Dan semoga dengan usaha yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala bantu kita. Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala tolong kita. Kerana kita tidak ada kemampuan dan upaya dalam nak melakukan amal ibadah. Juga kita tak mampu nak tinggal maksiat kecuali dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala taufikkan hidayah yang kita dapat lakukan ibadah yang baik dalam bulan Ramadan. Dapat baca Quran khususnya, kalau boleh khatam dalam bulan Ramadan tahun ini lebih baik. Dan juga di samping kita nak khatam Quran, cuba jadikan bulan Ramadan ini juga satu tempat untuk kita tingkatkan mutu bacaan kita. Setengah orang baca Quran dah 10-20 tahun, tapi bacaan Quran ni sama macam tu je. Tu sangat rugilah. Pastikan kita ada peningkatan dalam bacaan Quran kita. Semoga kita diberi kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cukup sekadar itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita, bantu kita, dan panjangkan umur kita dapat masuk bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.